Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Rizwan. Hari ini saya akan sambung lagi tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Okey, sebelum ini saya telah habiskan tajuk iaitu uh, model analisis fungsi ya. Model fungsi. Okey, saya dah sampai garis interaksi ya. Dan akhir sekali itu saya telah masuk yang mengenai masalah fungsi dan punca masalah. Okey. Kemudian pada hari ini saya akan masuk kepada pencanggahan fizikal. Ini kira last ni Lagipun saya telah bagi awak kuis pada hari minggu ini untuk semua uh, satu bab ni, bab satu ni iaitu mengenai masalah secara inventif. Semua soalan ada pada hari minggu inilah. Okey, yang akhir sekali ialah mengenai pencanggahan fizikal. Okey, mula-mula kita kena tahu dulu apa itu pencanggahan fizikal, kemudian apa yang kita kena cadangkan daripada pencanggahan fizikal itu, apa itu prinsip inventif yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah daripada hasil pencanggahan fizikal tersebut, dan kita akan menjustifikasikan kenapa kita cadangkan perubahan reka bentuk, dan akhir sekali kita hasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Contoh yang ada masalah kat sini, kerusi ni ada orang yang rendah, ada orang yang tinggi. Jadi macam mana kita nak atasi? Sekiranya kalau kerusi yang orang yang rendah, dia boleh duduk. Tapi kalau orang yang tinggi mungkin dia kurang selesa, contohnya lutut dia ke hadapan, ataupun yang kalau orang yang rendah, kaki dia tak sampai dekat lantai ya. Jadi yang kedua-dua ni mungkin tak sesuai untuk diduduki oleh kedua-dua pelajar tersebut, sebab dia ada masalah dia masing-masing. Okey, kita baca kat sini, kemahiran berfikir secara inventif adalah komponen penting yang diterapkan dalam pembelajaran kemahiran abad ke-21. Murid ada abad ke-21 seharusnya mampu berfikir secara kritis, mengenapati masalah dan menganalisis masalah, mencadangkan penyelesaian yang inventif, mencadangkan perubahan reka bentuk dan menghasilkan lakaran produk yang berkaitan. Okey. Okey dah simpan. Okey, kita tengok dulu apa pencanggahan fizikal ataupun apa contoh-contoh parameter yang kita boleh ukur untuk pencanggahan fizikal ni. Kita kena tahu dulu apa tu pencanggahan fizikal. Pengendal pasti pencanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam suatu objek. Okey, saiz besar dan kecil. Contoh yang tadi tu ialah kerusi lah. Nanti makan ubat. Nanti kejap lagi dia habiskan kerja video dulu. Amal dulu sana. Okey, saiz besar dan kecil. Contohnya pelajar, ni ada yang kecil, ni yang besar. Jadi kita kena sesuaikan produk tersebut berdasarkan pencanggahan fizikal tersebut. Selain daripada itu ialah beban, sama ada berat atau ringan, atau ketinggian, tinggi dan rendah. Ni antara contoh lah untuk meja. Okey, penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okey, jadi kita kena tengok apa itu pemisahan. Penentuan kaedah masalah secara inventif secara pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan sama ada kaedah pemisahan ruang atau kaedah pemisahan masa. Okey, sama ada ruang atau masa, sebab kedua-duanya perkara yang berlainan. Contoh yang kat sini, tinggi lawan rendah. Jenis kaedah pemisahan ni ialah ruang, sebab dia mengambil jarak. Okey, tinggi jarak dia mungkin 100 meter tinggi. Mana kalau rendah 10 meter je. Jadi dia mengambil ruang. Contoh soalan penentuan kaedah pemisahan ruang kat sini, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Jadi masalah tu serentak. Dalam satu kelas ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah. Jadi macam mana kerusi tersebut dapat menyelesaikan masalah fizikal pelajar tersebut atau saiz pelajar tersebut. Jadi dia kena gunakan ruang tu, kenalah buat satu kerusi yang sama, seragam, semua orang boleh duduk. Jadi mungkin misalnya masalah kat sini digunakan spring supaya yang tinggi boleh duduk, yang rendah pun boleh turun naikkan kerusi tersebut. Okey, manakala kalau kemah pula besar lawan kecil, yang ini melibatkan masa, kerana adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tidak, kerana kemah digunakan disimpan pada masa yang berlainan. Kemah tak boleh lah, sebab apa? Perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Jadi tak sesuai untuk ruang, dia masa.
Okey, seterusnya selepas kita kenal pasti pencanggahan fizikal, ini yang terakhirnya prinsip inventif. Okey, kalau prinsip inventif ni dia mengikut pemisahan tadilah antara ruang ataupun masa. Mula dia sentuh mengenai ruang. Ruang kat sini semua ada 7 sahaja, iaitu pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cangkrang boleh lentur, pengantara dan tidak simetri. Okey. Jadi kita boleh membagikan, kalau pembahagian ni dia bagikan objek pada pembahagian kecil. Contoh perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself atau DIY. Jadi dia bagi, atau contoh yang terbaik ialah IKEA. IKEA dia semua perabot tu dalam satu kotak, masa bawa balik daripada beli ke IKEA. Jadi pelanggan bawa balik dan pasang sendiri di rumah. Itu jadi masalah selesai lah. Tak adalah masalah berat semasa nak angkat daripada IKEA masuk dalam lori. Jadi pelanggan angkat sendiri, pelanggan pasang sendiri, do it yourself. Okey, itu antara prinsip pertama untuk ruang. Jadi dia ialah serentak je lah. Sebab apa? Isunya berat tadi tu, berat lawan ringan ialah ruang. Jadi bila ruang ialah prinsip pemisahan untuk ruang. Kedua ialah pengekstrakan. Pengekstrakan ni memisah atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contohnya pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan supaya bunyi bisinan haba panas dapat diasingkan. Hari ini mungkin untuk reka bentuk kelas contohnya, ataupun reka bentuk bilik muzik, dia kena gunakan bahan yang kedap udara ataupun kedap bunyi supaya kelas muzik atau pembelajaran muzik itu tidak terganggu. Itu kita asingkan lah, ada bunyi dengan tak ada bunyi. Jadi dia kena serentak, sebab dalam masa sama dia kena ada, di luar tak ada bunyi, di dalam ada bunyi. Jadi tidak mengganggu orang luar dan tidak mengganggu orang yang sedang melakukan pembelajaran. Okey, yang ketiga ialah kualiti setempat. Mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam, menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Bekas menyimpan makanan, pelbagai petak berbeza dan pelbagai fungsi. Yang ini ikut sesuaian Tupperware. Contohnya untuk simpan letak makanan, ada makanan sikit, ada makanan berkuah, ada makanan yang tidak berkuah atau makanan kering, dan ada makanan yang cepat basi. Jadi dia kena jadikan setiap bahagian Tupperware itu semua boleh simpan. Jadi dia panggil kat sini kualiti setempat. Setiap bahagian ada fungsi dia masing-masing. Mempunyai fungsi yang berbeza, yang berguna. Okey, yang keempat ialah penyarangan atau nested doll. Meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan yang saiz. Contoh antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Kerana antena ni kita tengoklah gelombang radio tu ada yang jauh, ada yang dekat untuk cari gelombang radio. Kelima ialah filem nipis dan cangkrang boleh lentur. Membalut, melapis atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cangkrang yang boleh lentur. Contoh pelindung cahaya cermin kereta. Kereta yang mempunyai tinted lah, sebab tu dia namanya filem nipis. Jadi produk yang ini serentak kerana melindungi kepanasan lah. Tu yang kat sini ialah cahaya tu dia menggunakan cermin tinted. Keenam ialah pengantara. Mengadakan bahagian baru antara dua objek. Sarung tangan ketua menjadi pengantara tangan dengan objek panas. Ini melindungi orang yang daripada masak tu, daripada terkena objek panas. Yang terakhir untuk pemisah ruang ialah tidak simetri. Mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Contoh terbaik ialah sofa lah. Menukar, contohnya kat sini digunakan jam dinding ke bentuk tidak sekata. Okey. Kedua ialah prinsip inventif pemisahan masa. Ada 7 juga, iaitu kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, dan tindakan berterusan yang berfaedah. Yang ini kena bacalah sendiri. Okey. Tapi yang pastinya dia mesti menggunakan konsep pemisahan masa. Okey, yang terakhir sekali untuk tajuk penyelesaian masalah inventif ialah menjustifikasikan cadangan perubahan recovery.
Contoh kita boleh prinsip inventif tersebut masa. Kenapa? Tu jawapan dia. Kalau kita pilih masa, meja tu berat lawan ringan. Meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berbeza. Contoh, gunakan masa ialah kita gunakan roda. Dan prinsip yang dipilih ialah kedinamikan. Kaki meja boleh ditanggalkan dan cantuman dan muka meja dengan menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka. Yang itu yang digunakan tadi, iaitu meja boleh digerakkan sebab boleh ubah roda pada hujung kaki meja. Okey. Ada lagi yang last sekali ialah lakaran. Kena lakar pada hujung meja tersebut ada roda. Sekian, terima kasih.